Assalamualaikum guys. So, pada video kali ini saya nak cerita pasal perkembangan pendidikan dinasti Saljuk. Korang mesti macam tertanya-tanya dinasti Saljuk tu apa? Kenapa macam jarang nak dengar nama tu? So, selalunya kalau kita dengar dinasti, dia mungkin berkaitan dengan Chinese macam tu kan. So this one is a bit different lah. This one berkaitan dengan orang Turki sana. So sebelum saya mulakan saya punya penjelasan tentang dinasti ni, saya nak kenalkan diri saya dululah. Saya Afzal Fazana binti Jeffrey dengan nombor Magix 83077. So let's get started. Okay, so kita akan mulakan dengan dia punya latar belakang lah. Kenapa nama dia dinasti Saljuk? Sebab nama dia actually dia adaptasi daripada nama seorang tokoh. Nama tokoh ni Saljuk bin Dukok. So beliau ni dia berasal daripada Turki dan kabilah kecil yang bernama kabilah Kunuk. Kabilah ni dia bergabung dengan kabilah-kabilah kecil yang lain tau pada masa tu. So diorang pun membentuklah suku Al-Urus. Semenjak kedatangan Saljuk bin Dukok ni, dia menyatu padukan kabilah-kabilah kecil ni dan dia memberi nama. Sebab pada asalnya diorang tak ada nama tau. Lepas kedatangan Saljuk bin Dukok ni, baru dia bagi nama. Nama yang dia bagi adalah dinasti Saljuk. Pada masa tu, beliau merupakan seorang tokoh yang terkenal lah. Sebab dia punya dia seorang dermawan. So dia punya rakyat sangat sayang dekat dia masa tu. But one day nak dijadikan cerita, tersebarlah sebuah kabar angin. Satu kabar angin yang cakap perancangan nak membunuh si Seljuk ni. Sebab apa? Seljuk ni kan dia dah pegang suku Al-Urus ni kan. Dinasti Saljuk ni kan dia pegang. So masa tu dia ada tentera yang ramai, dia ada tentera yang kuat. And then kabilah-kabilah yang lain yang ada kawasan jajahan sendiri tu lah, diorang macam rasa terancam. Sebab masa tu Seljuk ni dia punya tentera kuat-kuat. So diorang pun macam takut kalau kot-kot nanti Seljuk ni buat penyerangan secara mengejut. Kot-kot nanti Seljuk ni buat pemberontakan secara mengejut. Lepas tu nak menjajah diorang punya kawasan. Untuk mengelakkan benda tu terjadi, kabilah-kabilah ni pun macam decide lah. Diorang cakap nak bunuh si Seljuk ni. And then berita ni sampai dekat telinga Seljuk sendiri tau. And then dia macam rasa dia nak selamatkan diri dia daripada kena kepung and kena bunuh. So dia kumpulkan dia punya tentera and rakyat-rakyat dia bawa pergi pindah ke satu kota, nama dia Kota Jannat. Setibanya diorang dekat Kota Jannat tu, diorang pun macam bertempat lah dekat situ kan, sebab nak tinggal dekat situ. Tahu-tahu, oh rupanya yang sebelah diorang tu, jiran diorang tu, kota kaum muslimin. Lepas tu kan, sepanjang Seljuk duduk dekat situ, dia macam memerhati tingkah laku, akhlak kaum muslimin ketika tu. Apa je diorang buat, macam mana akhlak diorang. Dia sebenarnya memerhati. At the end, Seljuk ni dia macam terpegun dengan akhlak dan tingkah laku kaum muslimin ketika tu. Dikatakan pada 4 Hijrah bersamaan dengan 10 Masihi, beliau memeluk Islam. Bahkan dia punya rakyat yang tertera pun memeluk Islam. Alhamdulillah. Lepas tu kan, yang nak jadi berita gembiranya lagi, lepas diorang memeluk Islam tu, diorang punya aliran ataupun mazhab tu adalah mazhab Sunni. Lebih kurang macam kita lah, ahli sunnah wal jamaah macam tu. Lepas tu kan, sejak daripada tu dinasti Saljuk ni dia menyertai banyak peperangan dan menentang kafir Turki pada masa tu. Okay guys, habis part latar belakang. Sekarang saya nak cerita pula pasal perkembangan pengetahuan pada zaman dinasti Saljuk ni. First of all, perkembangan pendidikan pada zaman dinasti Saljuk ni berlaku pada zaman pemerintahan Sultan Malik Shah dengan dia punya Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Masa tu diorang mengalami perkembangan pendidikan yang pesat, yang maju macam tu lah. And then mesti korang macam tertanya, siapa Nizam Al-Mulk ni, kenapa nama dia tiba-tiba kena petik. So
Basically yang pertama dia merupakan Perdana Menteri lah kepada Sultan Malik Shah ni. Sebab masa tu tampuk pemerintahan dinasti Seljuk ni turun kepada Sultan Malik Shah. Lepas tu yang kedua, dia merupakan ahli dalam bidang pemerintahan, bidang agama dan juga ilmu pasti. Yang ketiga, dia ada mendirikan madrasah. Nama madrasah dia Madrasah Nizamiyah, seperti nama dia lah, Nizam Al-Mulk. Dengan satu lagi Madrasah Hanafiyah. Yang ni dia dirikan dekat kota Baghdad. Sebab masa tu Baghdad merupakan satu antara tempat jajahan diorang. So dia ambil lah kesempatan dekat situ, dia dirikan madrasah. Satu lagi, Sultan Malik Shah dengan Nizam Al-Mulk ni antara pemimpin yang sangat mementingkan pendidikan dan sangat mementingkan agama. Kenapa saya cakap macam tu? Nanti saya akan terangkan detail kenapa dia orang sangat pentingkan agama. Lepas tu yang keempat, pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah ni lah wujudnya ilmuwan-ilmuwan Muslim seperti Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang teologi dan lain-lain. Banyak lagi lah yang muncul ketika tu untuk mengajar. Next, saya akan terangkan tentang kenapa Madrasah Nizamiyah ni ditubuhkan. Pada tahun 457 Hijrah sehingga 459 Hijrah, madrasah ni dah jadi sebuah lembaga pendidikan oleh Nizam Al-Mulk dari dinasti Seljuk. Lepas tu, madrasah ni dia merupakan antara madrasah yang terpenting dan terkenal pada masa tu antara madrasah-madrasah yang lain. Sebab dia punya guru ataupun tenaga pengajar tu bukan sebarang guru, bukan sebarang tenaga pengajar. Dia punya guru tu merupakan antara ulama-ulama tersohor ketika tu. So sehinggakan madrasah ni dia boleh sama taraf dengan institut pengajian ataupun institut perguruan yang ada sekarang ni. Sebegitu megahnya Madrasah Nizamiyah ketika itu. Jadi madrasah ni dia didirikan atas 3 tujuan lah. Yang pertama sebab dia nak menyebarkan pemikiran Sunni untuk menentang pemikiran Syiah. Lepas tu yang kedua, dia nak merekrut guru-guru yang mengajar mazhab Sunni dengan cukup. Nanti dia akan hantar guru-guru ni ke tempat lain untuk ajar pula mazhab Sunni kepada tempat-tempat lain lah. Yang ketiga, dia nak pekerja-pekerja yang bermazhab Sunni ni terlibat dalam pengurusan ataupun pemerintahan. Sebab dia nak nanti dalam sesebuah pemerintahan ataupun penguasaan tu lah, dia nak ketua dia adalah yang bermazhab Sunni. Dia nak orang yang bermazhab Sunni menguasai pemerintahan ketika tu. Macam tu. Sebab apa dia macam kaitkan dengan aliran Syiah? Sebab pada masa tu ada sebuah dinasti yang bernama dinasti Buwaihi. Dinasti Buwaihi ni dia menganut aliran Syiah. Jadi dia orang macam Syiah versus Sunni lah, macam tu. So dia orang macam nak menentang pemikiran Syiah pada masa tu. Sebab dia orang takut dan dia orang tak nak dia orang punya rakyat, dia orang punya tentera terhasut dengan pemikiran Syiah ketika tu. Sebab tu dia nak merekrut sebanyak yang mungkin guru-guru yang bermazhab Sunni ni untuk dia hantar ke tempat-tempat lain, supaya bukan di Baghdad je bermazhab Sunni tu. Dia nak tempat-tempat lain pun ada orang yang mengajar mazhab Sunni tu, supaya orang tak terpesong lah dengan fahaman Syiah ni. Macam tu. Next, we move to motif tertubuhnya Nizamiyah ni. So basically dia ada dua motif. Yang pertama, motif politik. Motif politik, kenapa saya cakap motif politik? Sebab dinasti Seljuk ni dia akan jadi lebih mudah nak mengawal dia punya daerah. Sebab sistem yang digunakan oleh Nizamiyah ketika itu adalah sistem secara berpusat. Contohnya dari pusat ke daerah ataupun dari atas ke bawah. Okey, untuk motif yang kedua adalah motif ideologi. Dikatakan pada masa tu dinasti Buwaihi yang menganut aliran Syiah,
dan juga sisa-sisa aliran Mu'tazilah yang telah ada sebelum dinasti Seljuk ni berdiri lah. Lepas tu antara tujuan madrasah ni didirikan juga adalah sebab dia nak menyebarkan aliran Sunni lah untuk menentang pemikiran Syiah. Jadi pada masa tu apa yang diorang boleh buat adalah dengan menyertai propaganda tandingan. Itu adalah satu antara cara untuk menewaskan dinasti Buaihi ketika tu. Satu antaranya adalah melalui institusi pendidikan madrasah. So, lepas ni kita akan explore dengan lebih dalam tentang Madrasah Nizamiyah ni. Madrasah Nizamiyah ni dia guna 3 metod tau kalau korang nak tahu. So, first metod dia adalah metod lisan, kedua adalah metod hafalan, ketiga adalah metod penulisan. Lepas ni saya akan explain one by one sedetail. Untuk metod lisan dia ada 4 cara tau, iaitu catat, ceramah, bacaan dengan perbincangan. So, untuk catat, student akan mencatat apa yang dia belajar. So, kalau student tu jenis pelupa ataupun daya ingatan dia tak kuat, tu dikira bagus sebab dia masih ada catatan untuk tolong dia ingat balik. So, untuk second adalah ceramah. Kalau ceramah pula, ni based on dia punya guru lah. Guru dia akan menjelaskan isi pengajaran ataupun isi uraian dekat buku pengajaran dia tu, tapi melalui hafalan. So, the student akan catat and dengar je apa yang guru dia cakap. Untuk cara yang ketiga adalah cara bacaan. So, basically, metod ni adalah untuk orang yang belajar membaca lah. And keempat adalah perbincangan. Perbincangan ni selalunya untuk orang yang belajar ilmu falsafah dan juga fiqh. Next adalah metod yang kedua, iaitu metod hafalan. Metod ni selalunya digunakan untuk student lah. And metod ni sangat ditekankan dalam pendidikan Islam sebab metod ni boleh mengajar student tu untuk mengingat apa yang dia dah belajar dalam sehari-hari tu, and student tu boleh aplikasikan apa yang dia ingat tu dalam hujah ataupun diskusi ataupun perdebatan. Contohnya kan, dia boleh gunakan hadis ataupun apa yang dia ingat untuk mematahkan hujah lawan. Untuk metod yang last kali ataupun metod penulisan, student akan menyalin semula lah karya-karya ulama. Sebab pada masa tu tak ada mesin pencetak, so diorang kalau nak buat kopi tu diorang kena salin balik. Macam tu. Kalau korang nak tahu, Madrasah Nizamiyah ni dia membanteras sebarang ideologi Syiah yang datang daripada kerajaan Fatimiyah ataupun Buaihi. So, beberapa hal telah dijadikan sebagai penanda aras utama dalam kemajuan pendidikan Madrasah Nizamiyah ni lah. Antara penanda aras utama adalah yang pertama, Madrasah Nizamiyah ni telah dijadikan sebagai medium dalam menghidupkan mazhab Sunni, terutamanya dalam aliran fiqh Syafi'iyah dan juga aliran fiqh Asy'ariyah. Yang kedua adalah Madrasah Nizamiyah ni telah dijadikan sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam seperti Al-Quran, fiqh, tafsir dan lain-lain. Yang ketiga pula adalah pendirian Madrasah Nizamiyah ini telah disokong oleh banyak orang seperti para pemerintah, para ulama dan juga pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kat sini kita boleh tengok bahawa betapa pentingnya ilmu pada zaman dahulu dan betapa pentingnya pengetahuan bagi diorang untuk mengelakkan diorang punya rakyat tu terjebak dengan fahaman Syiah pada masa tu. Okay guys, kita dah sampai dekat hujung video, which is kesimpulan. Maksudnya saya punya video dah nak habis. So, sebelum tu saya nak cakap sikit tentang kesimpulan. Dari apa yang saya cakap dari awal tadi, bukan saya sajalah, mungkin kita boleh lihat and dia sedikit sebanyak membuka pemikiran kita dan juga membuka mata kita untuk lihat macam mana perkembangan pendidikan zaman dahulu. Dari mana pendidikan tu datang, siapa yang mengajar, dari mana orang tu mengajar kan.
tertubuhnya Madrasah Nizamiyah ni atas sebab apa? Kenapa madrasah ni ditubuhkan? Sebab orang-orang dahulu dia memang sangat pentingkan agama dan juga pendidikan. Sebab apa? Untuk melawan mazhab Syiah kan, masa tu aliran Syiah. Sebab dulu aliran Syiah tu memang nampak terang-terangan betapa susahnya diorang nak fight masa tu. So diorang pun tak nak diorang punya rakyat ataupun diorang punya tentera-tentera pengikut-pengikut diorang tu terpesong akidah kan. Sebab tu diorang sangat mementingkan agama dan juga pendidikan. Lepas tu kita boleh tengok juga kenapa madrasah ni didirikan. Sebab apa? Apa punca? Jadi saya harap lepas ni kita sama-sama boleh hargai apa yang kita dah belajar, apa yang ilmu kita dapat daripada guru-guru kita. Setidaknya kita aplikasikanlah dalam kehidupan. So saya harap apa yang saya dah sampaikan hari ni banyak memberi manfaat pada korang. So saya rasa itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.